yang terkini, iaitu surat yang ditulis oleh Timbalan Speaker Yang Berhormat Azalina daripada Pengarang. Ya, dia telah menulis surat kepada Peguam Negara, ya, mempertikaikan soalan atau persoalan tentang kenapa Parlimen itu perlu digantung. Ya, dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya, rakan-rakan dari Pakatan Harapan, berulang-ulang kali kami menyatakan Parlimen tidak perlu ditangguh atau digantung. Darurat adalah darurat kesihatan. Darurat adalah darurat untuk menangani pandemik. Kalaupun kita terima darurat itu satu keperluan. Tetapi, apa kena mengenal darurat dengan Parlimen digantung? Sebab itu kita menyatakan darurat ini hanyalah luaran untuk menutup benda besar yang sangat ditakuti oleh Mahyudin Yassin dan kuncu-kuncunya, iaitu hilang majoriti. Apa yang kami namakan kerajaan 109. Ia sudah menjadi kerajaan 109 sebelum darurat diisytiharkan pun. Saudara-saudara sekalian, bayangkan, sekarang yang bercakap menulis surat secara resmi kepada Peguam Negara dengan menyebut, I am bewildered, what happened? Saya kaget, terkejut. Apa yang telah berlaku? Kenapa Parlimen harus ditangguh ataupun digantung? Dan dia membawa hujah-hujah lebih kurang dalam 3-4 muka surat, kepala suratkan Timbalan Speaker, resmilah maknanya, bukan sebagai MP saja tapi sebagai Timbalan Speaker, menyebut tentang Commonwealth practice yang meletakkan bahawa Kabinet itu perlu dipertanggungjawabkan, must be hold accountable to the legislative. Kabinet itu mesti dipertanggungjawabkan di hadapan legislatif. Tapi bila Parlimen ditangguh, digantung, katanya sampai bulan 8, maka bagaimana mereka nak dipertanggungjawabkan di hadapan legislatif, iaitu Parlimen? Dan berulang kali saya sebut, saudara-saudara sekalian, jangan lupa, berulang kali kita sebut tentang bagaimana dalam kita menangani COVID-19 ini untuk menyelamatkan nyawa, ya, perlunya ada check and balance supaya menyelamatkan nyawa itu menjadi lebih berkesan dan tidak menjadi ambil kesempatan oleh kerajaan Mahyudin Yassin atas nama menggantung Parlimen untuk mereka membuat apa saja yang mereka suka. Ini sangat-sangat pelik. Dan kalau kita ambil pengisytiharan darurat yang pernah dibuat ketika mereka nak kenakan darurat di Kelantan, Tun Hussein On memanggil mesyuarat tergempar pada waktu malam, ya, untuk membahas pengisytiharan darurat, dan suatu tentu mereka mempunyai majoriti, maka mereka menyokong. Sebab itu saya kata, oleh kerana Mahyudin tak ada majoriti, sebab itu dia tak berani bawa isu nak proklamasi darurat. Kalau bawa ke Parlimen untuk bahas, bila mengundi, dia akan kalah. Itu cerita dia. Oleh kerana dia takut dia akan kalah, kita tolak di Parlimen Kepulauan Darurat, dia terus guna 150 pergi jumpa Yang Bertuan Agong, proklamasi kuasa daripada Yang Bertuan Agong, terus esok diisytiharkan darurat. Walhal pada waktu masa dia bertemu dengan Agong untuk isytiharan darurat itu sudah hilang pun dia punya majoriti. Sebab itu kita menyatakan dia kerajaan 109. Ya? Itulah yang dia ada setakat ini. Ya? Jadi, maknanya bila Timbalan Speaker Yang Berhormat Datuk Azalina Osman, yang orang lama di dalam Parlimen, bukan baru, saya masuk 2008, dia sudah ada. Jadi Parlimen sebelum tu pun dia sudah ada. Maknanya dia ni bukan sehari dua di dalam Parlimen. Dan mungkin dengan itu dia dilantik Timbalan Speaker baru-baru ini. Dia sendiri sudah tidak boleh lagi berdiam diri, menyatakan bagaimana Parlimen ini boleh diteruskan
atau parlimen ini, bagaimana parlimen ini ditangguh, sedangkan banyak isu-isu seperti check and balance, jawatan kuasa, isu dalam kamar, isu untuk nak tengok macam mana perjalanan bajet yang diluluskan, ya, bajet dia lulus, dia menang yang 300 bilion, tapi nak pantau bajet tu macam mana, duit turun macam mana tu di mana kalau bukan di parlimen. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang Timbalan Speaker sudah memahami keperluan untuk, saya ucap syabas, dia sudah tahu kedudukan bahawa dia tidak boleh lagi berdiam diri, saudara-saudara sekalian. Dia tidak boleh lagi mengambil sikap berdiam diri, melainkan dia terpaksa menyebut apa yang diperlukan sebagai seorang Timbalan Speaker yang bertanggungjawab. Syabas saya ucapkan, dan rakyat Malaysia harus menyokong surat tersebut, dan bagi menyokong, mengukuhkan lagi surat tersebut, jangan lupa seramai hampir 114 ahli parlimen telah pun membuat surat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk minta supaya sidang parlimen disambung dan tidak ditangguh. Maknanya kuat, ya. Dan 9 speaker pula, 114. Dan jangan lupa 90 orang ahli parlimen ASEAN. Tuan-tuan, 90 orang ahli parlimen ASEAN juga telah menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong supaya parlimen tidak digantung semasa darurat ini. Jadi, apa kata anda? Kalau masyarakat antarabangsa di rantau ASEAN, ya, mendesak supaya tidak lagi ditangguhkan, ini bukan sahaja menyakiti demokrasi di dalam negara ini. Sebagai ahli legislatif di seluruh negara ASEAN, mereka juga terasa, ya, bahawa demokrasi telah dilanggar, di mana dalam suasana COVID seharusnya parlimen bersidang untuk memastikan menjaga nyawa itu dapat dijayakan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu seperti yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, isu parlimen semakin hari mendapat momentum kekuatan daripada orang ramai, dan saya harap rakyat pun menyokong usaha ini supaya tidaklah parlimen itu dieksploitasikan atau didiamkan kononnya dalam usaha nak menjaga nyawa, tetapi cara nak jaga nyawa itu tidak diberi ruang untuk kita membaiki keadaan yang lebih baik lagi untuk memelihara nyawa. Itu cerita parlimen, ya. Kemudian kita bawa pula isu mengikut kronologinya. Kalau diambil kronologi yang terkini, yang sebelum itu ialah isu menteri. Seorang menteri yang tiba-tiba menjadi peragawati. Wow. Seorang menteri yang tiba-tiba menjadi peragawati. Seorang menteri yang ketika rakyat derita, dia bergaya. Tapi saya harus jelaskan di sini. Saya tidak suka menyentuh soal pribadi, kerana ini bukan cara saya sejak saya terlibat di dalam kancah politik. Saya tidak pernah dikenali sebagai seorang yang mencemooh pribadi seseorang, ya. Tapi yang saya mau melihat dari sisi apa? Saya mau melihat dari sisi satu, tanggungjawab. Bayangkan rakyat menderita dengan berbagai kesusahan ekonomi, hidup dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang yang mereka mengharapkan sebagai menteri yang dengan kuasa yang ada padanya menyelesaikan masalah mengikut bidang dia. Dan saya ulang, menteri keluarga, sosial dan kesejahteraan masyarakat ini antara yang paling utama dalam mengendalikan impak kesan sosial keluarga COVID-19 ini. Kerana banyak ibu-ibu tunggal dan ibu-ibu yang ditinggal merana kerana sudah hilang pekerjaan. Ramai daripada mereka yang buat kuih, ramai daripada mereka yang menjajah, ramai daripada mereka yang ada gerai-gerai kecil, ramai daripada mereka yang berniaga di pasar malam. Penjajah-penjajah mereka dari kalangan ibu-ibu tunggal hari ini menderita. Siapa punya tugas ni? Menteri wanita lah.
Dialah kena tengok ni.